darah tu kita hukumkan telah suci. Kita hukumkan telah suci. Sebab apa? Perkara yang akan datang tu kita tidak tahu. Walaupun kita anggap saya rasa. Kerasaan kamu tu tidak boleh jadi hukum. Tidak boleh jadi hukum. Jadi pegang je kaedah. Berhenti je darah. Kalau darah tersebut tidak mencukupi 24 jam, maka dia basuh sahaja and then solat seperti biasa. Kalau darah itu keluar melebihi 24 jam, maka mandi wajib and then solat seperti biasa. Itu yang pertama, bab naqab. Bab yang kedua, fatrah pula. Dia ada istilah-istilah dia. Ni Ustaz Ha? ni. Macam mana kalau kita nak istilahkan darah yang keluar tu sebelum 24 jam tu, darah tu dikira haid ke ataupun ada nama khusus bagi darah tersebut? Okey, contoh kan. Macam saya kata, pukul 8 sampai pukul 11 keluar darah kan. Pukul 12 sampai pukul 7 tak keluar darah. Jadi kita nak hukumkan darah yang keluar 3 jam tu, sebelum tu kita nak hukum apa? Kan macam tu. Jadi kita kena tunggu 15 hari dahulu. Tunggu 15 hari, dah. Baru kita tahu bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, darah itu haid ke istihadah. Haid ke istihadah, dia kena tunggu dahulu. Baru kita boleh hukumkan darah itu haid ke istihadah. Kalaulah dah sampai 15 hari, kita kira-kira tak sampai 24 jam. Tak sampai 24 jam, maka kita kata darah yang keluar 3 jam itu barulah istihadah ataupun darah fasad. Boleh? Dia mungkin tak nampak, dia kena kira-kira. Mungkin kita boleh buat kot. Kita kena buat kelas sesi lain lah. Ahlan Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Pokmang, Ustaz Ali. Iqbal, naikkan mereka Iqbal. Ana segan lah seorang-seorang ni. Dah naikkan dah. Semua maju tu. Ustaz Azam ada. Ustaz Azam senyap Ustaz Azam tu. Ustaz Azam sombong dengan kita. Ustaz Ali ahlan. Mustamil. Tak berani nak cakap depan Sidi Mushtaq. Kita dengar je. Jangan gitu. Kalau salah kena tegur. Nanti habis buat ajaran sesat. Jangan. Ahlan Ustaz Ali, Ustaz Taftazani, Ustaz Khairi, ahlan naik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbahasan tempoh haid kita dah bagi tahu dah. Yang pertama tadi naqab kan, saya bagi tahu. Iaitu naqab itu adalah tempoh, bukan tempoh suci, tempoh tak keluar darah. Tempoh tak keluar darah. Yang kedua adalah fatrah. Fatrah ni apa? Fatrah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatrah itu adalah keadaan mana darah tersebut dia tak keluar daripada kemaluan. Dengan makna apa? Tak keluar daripada luaran. Tak nampak dekat pad, tak nampak dekat tuala. Tapi kalau kita masukkan kapas dalam kemaluan, dia ada kesan darah. Itu dikatakan fatrah. Fatrah itu juga dikatakan haid, dihukumkan sebagai haid juga. Dia ada dua istilah. Fatrah dengan naqab. Jadi kena fahamlah. Kena faham dan hafal istilah-istilah ni. Seperti mana kita hafal istilah sains, molekul, momentum. Kalau bab dunia boleh kita hafal. Kalau bab akhirat ni janganlah kita rasa Allah Ustaz payah berbenar nak hafalnya. Boleh faham nama bahasa Perak? Payah berbenar nak hafalnya. Apa nama naqab le, fatrah le, mustahadah le, apa dan sebagainya. Tak. Sebab apa? Benda ni penting sahabat-sahabat sekalian. Kalaulah kita tak faham bab haid dan istihadah, itu menunjukkan bahawa ibadah kita ni ada masalah. Seperti mana yang saya bagi tahulah, ada orang faham bila keluar je darah haid, walaupun darah itu keluar selama 30 hari, selama 60 hari, 2 bulan, 3 bulan. Selama tu dia tak solat. Dia ingat dia haid. Nanti dia mati ngadap depan Tuhan. Tak. Nak jawab apa? Nak khabar awak tak tahu? Jenuh. Sedangkan Allah bagi umur 40 tahun. Takkan tak mengaji kot. Sedangkan itu fardu ain untuk kita. Mengaji. Tak. Penting ni. Sebab apa? Bab haid, istihadah semua ini, dia duduk dalam bab taharah. Bab suci ni.
Orang kita ni pumpang duk kecoh dekat medsos, media sosial. Berhadis Bukhari, berhadis ni hadis tu, had ni had tu dah. Tapi bab suci habis lingkup. Bab kata orang Perak mangkor. Tak, bab kata orang Perak mangkor. Jenuh. Banyak dah saya jumpa lagu tu. Pumpang kat medsos. Cakap macam ulama mujtahid mutlak. Tapi bab mutaharah ni, jam. Terkaku diam. Jadi janganlah kita jadi seperti tin kosong. Selinganlah. Jadi kena faham. Naqad dengan fatrah. Naqad dengan fatrah. Habis bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkenaan dengan tempoh haid. Jadi kita masuk pada perbahasan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbahasan apa? Bilakah perempuan keluar darah haid? Bilakah perempuan keluar darah haid? Pertama kali datang haid. Kalau tengok dalam kitab Taqrirat Saridah ataupun kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid, Nifas wal Istihadah, ada sebutkan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pertama sekali perempuan itu akan datang haid iaitu pada umur 9 tahun takriban. Takriban, bukan tahdidan. Apa pula dah Ustaz? Takriban dengan tahdidan tu. Tak, takriban tu bahasa Arab yuk. Takriban dengan makna apa? Takriban itu dengan makna hampir-hampir. Kalau tahdidan tu cukup 9 tahun. Maksudnya apa? 9 tahun takriban dengan makna hampir-hampir nak masuk 9 tahun. Sekiranya seseorang perempuan itu melihat darah, nampak darah ataupun keluar darah pada tempoh lagi 16 hari dia nak sampai 9 tahun. Lagi 16 hari dan ke bawah dengan makna apa? 16 hari lagi, 15 hari lagi, 14 hari lagi. Sampai masuk 9 tahun. Kalau dia nampak darah itu keluar, maka darah itu adalah darah haid. Itu dikatakan 9 tahun takriban. Bukan 9 tahun tahdidan. Sebab apa? Ada seorang ustazah yang famous tu dia khabar 9 tahun tahdidan. Bukan. Tak. Dia salah faham ibarat kitab lah tu. Dia kena faham. Elok-elok. Bukan 9 tahun tahdidan. Tapi 9 tahun takriban. Dengan makna apa? Lagi 16 hari ke atas. 16 hari. 15 hari lagi nak 9 tahun. 14 hari lagi nak masuk 9 tahun. 13 hari sampailah masuk 9 tahun. Dia nampak darah keluar dalam tempoh tersebut. Maka kita hukumkan darah itu adalah darah haid. Sekiranya darah itu menepati tempoh yang kita sebut iaitu melebihi 20. Apa Ustaz? Permulaan darah haid kan umurnya 9 tahun. Kemudian tadi Ustaz kata kalau 16 hari sebelum 9 tahun tu kita dah kirakan sebagai darah haid. Jadi orang pun tak tahu apa tu 16 tahun tu, kenapa 16 tahun tu ada. 16 tahun 16 hari. Maknanya macam mana ulama tahdidkan 16 hari tu? Daripada mana datang jumlah tu daripada mana datang 16 hari tu? Kadang-kadang masyarakat kita tak tahu juga. Faham. Jadi kalau tengok tak Azam, cuba tengok dalam kitab Taqrirat Saridah ataupun sahabat-sahabat di bawah, kalau ada kitab Taqrirat Saridah, Al-Habib Ahmad Al-Kaf hafizahullah ta'ala, dia ada. Kami tak ada kitab Ustaz. Kami tak ada kitab. Macam mana kami nak ni? Macam mana kami nak tahu 16 hari tu macam mana? Tak ada kitab. Macam inilah kita mudah ke. Azam bahal. Azam cari pasal. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya rujuklah dalam kitab Taqrirat Saridah apa yang saya faham. Al-Habib tak boleh. Dia kena okey. Kalau tengok dalam kitab Taqrirat Saridah, Al-Habib Ahmad Al-Kaf hafizahullah ta'ala ada sebut dari mana kita dapat 16 hari tu, iaitu adalah daripada tempoh 15 hari
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 15 hari sebanyak-banyak tempoh haid tambah dengan sekurang-kurang haid. 24 jam campur dengan 15 hari iaitu 16 hari. Daripada situlah ulama keluarkan hukum untuk jadikan tempoh 16 hari dan ke atas. Dia penambahan daripada sekurang-kurang tempoh haid dengan sebanyak-banyak tempoh haid. Boleh rujuklah dalam kitab Takrirat Sadidah. Ya Ustaz Ali? Mumtaz, mafhum. Mumtaz. Tak, kalau Ustaz Pokman kalau ada salah tegur nak. Ni sembang-sembang kosong je lah. Orang-orang kampung. Mumtaz dah tu. Mumtaz dah. Jangan. Ada yang memerhati, nanti mati anak. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan haid. Kalau tengok perbahasan istihadah pula. Tak. Apa itu istihadah? Istihadah itu adalah kena tengok nota sikitlah. Tak. Istihadah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adalah darah yang keluar selain daripada tempoh haid. Selain daripada tempoh haid dan nifas. Itu darah istihadah, iaitu darah yang keluar selain daripada tempoh haid dan nifas. Kalau tengok dalam kitab Takrirat Sadidah, saya suka rujuk kitab Takrirat Sadidah. Kerana apa? Kerana Habib Ahmad Al-Kaf ni dia punya karangan ni kitab fiqh lah. Semua kitab fiqh ni dalam kitab Takrirat Sadidah perbahasannya dia ringkas tapi padat. Kalau bagi saya lah, kalau kita ustaz-ustaz lah, Ustaz Azam ke, Ustaz Akin ke, Ustaz Ali Imran ke, Ustaz Sakir, Ustaz Pokman ke, siapa-siapa ustaz lah. Nak sebut satu-satu takut tak cukup nafas. Tak. Kalau kita nak mengajar fiqh ni dekat orang awam guna kitab Takrirat Sadidah pun ana rasa macam memada dah. Dia padat dan ringkas. Tak banyak dalil, lebih kepada untuk orang awam. Jadi saya ni memang banyak rujuk kitab Takrirat Sadidah lah. Dia karangan ulama kontemporari lah. Jadi Ustaz, dalam bahagian head tu memang panggil apa nama, menyeluruh ke dalam kitab kalau tengok dalam tu? kitab Takrirat Sadidah tu dia tak menyeluruh, cuma Habib Ahmad Al-Kaf ni dia letakkan batu asas sebagai dawabit. Kalau tengok dalam perbahasan istihadah, Al-Habib dia letakkan kaedah asas. Bila kita pegang tu, orang kata alhamdulillah lah, faham lah. Boleh bezakan mana haid, mana istihadah kalau kita pegang kaedah tersebut. Maksudnya bagi ana tu alhamdulillah lah kalau faham bab haid, istihadah, nifas dalam kitab Takrirat tu pun mada dah. Cuma kalau kita nak faham lebih dalam, baca kitab Ibanah ataupun kitab Izalatul Iltibas, dalam kitab Sabilal Muhtadin dan kitab-kitab besar lah. Jadi apa itu darah istihadah? Lepas ni Ustaz Takib boleh terjemah lah. Boleh. Ustaz Takib boleh terjemah bahagian haid dengan istihadah lepas ni. Boleh. Bismillah. Baru Mumtaz. Takut Ustaz, takut. Baru orang DM. Jangan segitu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa makna darah istihadah ni? Dia macam kelas pula tak? Padahal nak sembang-sembang je. Tak? Yalah. Alang-alang dah. Apa maksud istihadah ni, sahabat-sahabat? Yang ada soalan boleh. Kalau ada soalan jangan bagi soalan. Ustaz, kalau ada yang nak ada soalan tu macam mana Ustaz nak apa ni tanya soalan tu? Dia orang nak tahu juga. Boleh tweet dekat bawah Takib punya tweet. ataupun ni Liqah Asyairah. Ataupun Liqah Asyairah buat satu tweet untuk persoalan. Nanti bolehlah Iqbal. Tapi jangan bagi soalan-soalan ke langit. Kalau soalan-soalan ke langit takut jatuh sakit. Tak. Jadi darah istihadah ni apa? Darah istihadah ni apa? Darah istihadah ni adalah damuz zaidu ala aksaril haidi wan nifasi wa au hiya damul khariju min ghairi ayyamil haidi wan nifas. Iaitu darah istihadah ni para alim ulama kabur adalah darah yang keluar. Ad-damul khariju min ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Iaitu darah yang keluar daripada selain hari-hari haid dan selain hari-hari nifas.
Itu istihadah. Apa maksud selain hari-hari haid? Iaitu darah yang keluar tidak menepati tempoh haid yang kita sebut ada 3 tu. Sekurang-kurang tempoh haid, sebanyak-banyak tempoh haid. 2 tu lah. Contoh dia keluar hanya 20 jam sahaja. Ataupun dia keluar melebihi 15 hari. Maka itu adalah istihadah. Ataupun nifas. Saya tak sebut pun perbahasan nifas. Sebab apa perbahasan nifas ni dia dakik sikit. Dia halus sikit. Dia dalam sikit. Cuma saya sebut secara umum lah. Kalau nifas pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, darah yang keluar selepas kandungan kosong daripada bayi. Iaitu apa? Darah yang keluar selepas beranak. Lepas beranak. Tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu banyak juga orang tanya, Ustaz, kalau perempuan mengandung, ada potensi tak dia keluar darah haid? Ada. Kalau mazhab Syafi'i, orang mengandung, dia boleh mengalami haid. Itu mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain saya tak tahu, saya tak mengaji. Saya mengaji mazhab Syafi'i sahaja. Tak dan nak bilik kitab lain, kitab-kitab mazhab lain. Kitab Syafi'i pun tak habis lagi dah. Lain lah macam Ustaz Azam, kitab mazhab Hanbali dah habis dah. Ustaz Azam dah kira Hanabilah dah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam mazhab Syafi'i ni mengatakan bahawa perempuan mengandung ni ada potensi nak keluar haid. Kalau orang perempuan mengandung, perempuan mengandung keluar darah. Kalau darah yang keluar itu mencukupi ataupun menepati tempoh yang kita sebut itu, barulah kita hukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Kalau tak cukup tempoh yang kita sebut, seperti dia keluar tidak mencukupi 24 hours, tak keluar cukup 24 jam, dia bukan haid, dia istihadah ataupun fasad. Ataupun lebih 15 hari. 16 hari, 17 hari. Itu bukan haid, itu istihadah ataupun darah fasad, darah sakit beranak. Darah sakit mengandung. Macam itulah. Jadi tempoh nifas ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama juga lah seperti pembahagian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad haid. Ada 3 pembahagian. Yang pertamanya sekurang-kurang nifas, sebanyak-banyak nifas dan kebiasaan darah nifas. Sekurang-kurang tempoh nifas adalah selahzah, sedetik ataupun seminit, sekejap je lah. Tempoh yang sekejap, selahzah. Banyak tempoh nifas adalah 60 day kata orang Perak. 60 ni. Sebab apa? Sebanyak-banyak tempoh nifas 60 hari. Apa yang aku ni tiba-tiba keluar darah sampai 70 hari ni? Maka itu adalah darah istihadah, bukan darah nifas. Bukan darah nifas, itu darah istihadah. Jadi ada 3 lah pembahagian. Sekurang-kurang tempoh nifas iaitu selahzah. Yang keduanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebanyak-banyak tempoh nifas 60 hari. Kebiasaan nifas 40 hari. 40 hari. Jadi ada 3 lah. Kita tak sentuh lah perbahasan nifas ni seperti mana kita sentuh perbahasan haid. Kita masuk darah istihadah. Jadi istihadah, apa yang saya bagi tahu tadi adalah darah yang keluar selain daripada hari haid dengan hari nifas. Yang tadi saya kabar lah tadi. Yang tadi tu saya sebut. Jadi kalau tengok perbahasan istihadah ni, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 7 kumpulan. Dia ada 7 nation. Ada 7 geng bersekolah. Kumpulan pertamanya dikatakan sebagai mubtada'ah mumayyizah. Apa pula dah mubtada'ah ni? Mubtada'ah ke bid'ah ni? Jangan salah, jangan tukar. Mubtada'ah dengan bid'ah lain. Mubtada'ah mumayyizah. Ni istilah ni. Istilah dalam perbahasan istihadah. Yang pertamanya, kumpulan pertamanya adalah mubtada'ah mumayyizah. Apa itu mubtada'ah mumayyizah? Adalah perempuan yang kali pertama keluar darah haid. Kemudian dia boleh beza sifat darah. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perbahasan istihadah ni, kita akan buat satu tamyiz. Satu perbezaan sifat darah. Untuk kita menentukan yang mana satu haid, yang mana satu istihadah.
Jadi sifat darah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada 3 sifat darah ni. Maaf dia, point dia berterabur sebab saya tak buat preparation. Ini apa yang ada dalam kepala otak je. Tak. Dalam kepala otak je ingat ni. Kalau salah, Ustaz Abdul Rahman, Pok Mau, Ustaz Ali, Ustaz Hakim, Ustaz Azam, tegurlah. Ini saya sebut apa yang ada dalam kepala otak je ni. Tak. Tu dia bercelaru habis tu. Jadi kumpulan pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Jadi dalam perbahasan istihadah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan buat satu proses tamyiz, iaitu proses pembezaan yang mana satu haid, yang mana satu istihadah. Kita membezakan yang mana satu haid, yang mana satu istihadah adalah daripada sudut sifat dia. Sudut sifat darah itu tersendiri. Sifat darah ada 3. Daripada sudut warna, daripada sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada sudut kepekatan darah tu. Yang ketiganya daripada sudut bauan. Daripada sudut bauan. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat darah. Darah ni kena tahu, darah ni ada 5. Hitam, merah, perang, kuning, keruh. Dia ada 5. Hitam itu lebih kuat daripada merah. Merah lebih kuat daripada perang. Perang lebih kuat daripada kuning. Kuning lebih kuat daripada keruh. Kita belajar bab warna pula dah. Sekiranya kalau kita tengok darah yang keluar dalam istihadah ni, kena faham elok-elok. Bila kita hurai ataupun bahas istihadah ni, set dalam kepala otak kita, istihadah ini adalah darah yang keluar melebihi 15 hari. Melebihi 15 hari. Contoh hari pertama sampai hari ke-20. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok darah tersebut. Hari pertama sampai hari ke-20. Ustaz, saya keluar darah hari pertama sampai hari ke-20. Saya nampak ada 2 warna. Hari pertama sampai hari ke-7 warna hitam. Hari ke-8 sampai hari ke-20 warna merah. Lagu mana ni Ustaz? Maka kalau ikut kaedah tamyiz itu kaedah membezakan yang mana satu haid, yang mana satu istihadah, adalah sifat yang kuat itu adalah haid, sifat yang lemah itu adalah istihadah. Dia kata Ustaz, hari pertama sampai hari ke-7 itu adalah hitam, 8 sampai ke-20 itu adalah merah. Jadi macam mana saya nak tentukan haid, mana satu saya nak tentukan istihadah? Jadi kita kata kat dia sifat yang kuat itu haid, sifat yang lemah itu adalah istihadah. Maka daripada permasalahan perempuan tersebut dapat kita hukumkan hari pertama sampai hari ke-7 itu adalah haid. Kerana apa? Kerana hari pertama sampai hari ke-7 itu darah berwarna hitam. Manakala hari yang ke-8 sampai hari yang ke-20 itu adalah istihadah. Kerana apa? Hari ke-8 sampai hari ke-20 itu warnanya merah, lemah. Lemah daripada warna hitam. Jadi sifat yang kuat itu haid, sifat yang lemah itu istihadah. Itu daripada sudut proses tamyiz. Apa istilah dia? Tamyiz. Membezakan darah. Membezakan sifat. Lagu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sifat yang pertama daripada sudut warna. Sifat yang keduanya adalah daripada sudut kepekatan. Contoh. Hari pertama sampai hari ke-20. Hari pertama sampai hari ke-7 hitam. Tapi pekat. Rupa macam dadih. Rupa macam dadih dah. Hari pertama sampai hari 7. Hari ke-8 sampai ke-20 hitam juga. Cuma tak pekat, cair. Orang Perak khabar cair. Dalam bahasa KL, cair. Jadi dapat kita tahu bahawa hari pertama sampai hari ke-7 tu adalah haid. Manakala hari ke-8 sampai hari yang ke-20 itu adalah istihadah. Kerana apa? Kerana 8 sampai 20 tu, sampai 20 itu lemah sifat dia. Sebab apa? Tak pekat mana. Itulah. Yang ketiganya, sifat darah adalah daripada sudut bau dia. Ya Allah Ustaz, hari pertama sampai hari ke-7 busuk berbenar, rupa macam bangkai, orang Perak khabar. Rupa macam bangkai. Hari ke-8 sampai hari ke-20 biasa je. Bau macam darah. Jadi ada 2 perbezaan sifat darah. Sifat yang pertama sampai sifat ke-7 tu bau busuk macam bangkai. Maka itu adalah haid. 8 sampai 20 busuk biasa je, steady je tak. Itu adalah istihadah. Dia ada perbezaan daripada sudut warna,
perbezaan daripada sudut kepekatan. Ketiganya daripada sudut bauan dia. Ada 3. Itu proses tamyiz. Kalau kita belajar bab istihadah, benda ni yang kita akan belajar. Kena fokuslah bab istihadah ni. Walaupun orang kata istihadah ni jarang berlaku. Istihadah ni berlaku apabila perempuan itu sakit ataupun mengalami gangguan makhluk halus. Kena kacau dengan hantu Kak Limah ke, dengan jin toncet ke tak. Maka dia akan alami istihadah ni. Jarang berlaku. Kalau tengok pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak, perempuan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ramai yang mengalami istihadah. Berbeza dengan kita. Tak, berbeza dengan kita. Zaman kita ni kalau kita cek lah, dalam kampung kita contoh ada 10,000 perempuan. Dalam kampung kita saja ada 10,000 perempuan. Tak, jangan masukkan perempuan menopause. Ini perempuan yang ada kemungkinan ataupun ada kebarangkalian boleh keluar haid. Walaupun perempuan menopause boleh keluar darah haid. Tak. Dalam perbahasan ulama, perempuan menopause walaupun dah dikatakan menopause, dia boleh juga mengalami haid. Kebarangkalian boleh mengalami haid. Cuba cek. Dalam kampung kita contoh ada 10,000 perempuan. Kita buat eksperimen, kita kaji satu persatu, tanya siapa yang pernah mengalami istihadah. Mesti daripada 10,000 tu 8,000 perempuan orang kampung tu pernah mengalami istihadah. Kenapa? Kerana zaman sekarang ni sahabat-sahabat sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kita ni kalau ada makanan di hadapan kita selain batu dan kayu, dia makan je. Tak? Lagi halal dia hadap. Sebab kata orang Perak, lagi halal dia hadap. Nampak McD singgah. Lepas McD nampak Texas Chicken singgah. Apa saja halal dia makan. Sebab itu macam-macam penyakit kita dapat. Tak? Tapi zaman dahulu kalau tengok pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya 8 orang perempuan sahabiah radhiyallahu ta'ala anhum mengalami istihadah. Di antaranya siapa? Di antaranya Fatimah binti Abu Hubaish. Yang keduanya Hannah binti Jahsy. Itulah di antaranya. Sebab apa? 2 orang ni, Fatimah dengan Hannah ni, yang kerap bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut ucapkan terima kasih kepada 2 orang ni. Sayyidatina Fatimah binti Abu Hubaish dengan Sayyidatina Hannah binti Jahsy. 2 orang ni kalau dema tak tanya dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak adalah isu istihadah ni. Perempuan ni habis penin. Tak. Sekarang ni pun dah penin. Kalaulah 2 orang ni tak tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah yang mereka alami, iaitu istihadah, lagilah penin. Habis 5,000 kata orang Perak. Tahu 5,000? 5,000 ni macam, nak kata lagu mana 5,000 ni? Macam menggelupur lah tak? Menggelupur. Payahlah awak ni orang Perak. Tak, macam Ustaz Izul, dia orang Kelantan. Tak. Bau budu, orang Perak ni bau petai. Tak. Itulah orang Perak. Tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 8 perempuan sahaja sahabiah yang mengalami istihadah. Tak, yang mengalami istihadah. Di antaranya Sayyidatina Fatimah binti Abu Hubaish dengan Sayyidatina Hannah binti Jahsy. Ahlan Ustazuna Babu Izzuddin. Ahlan. Bolehlah naik sembang-sembang kita buah sikit tak? Boleh Iqbal naikkan Ustaz Izzuddin tu. Ahlan. Jadi ada. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tengok perbezaan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zaman sekarang. 8 orang sahaja. Zaman Nabi tu berapa ribu kaum perempuan. Panah dah. Oh. Buat habis azan ke bapa? Jadi kalau tengok pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak, 8 orang. Zaman kita ni kadang-kadang setiap rumah tu mesti ada adik-beradik kita, mak kita ke yang mengalami istihadah. Isteri kita ke, isteri kedua kita ke, isteri ketiga kita ke, mesti ada mengalami istihadah. Sebab apa? Sebab orang kita ni, sahabat-sahabat sekalian dirahmati oleh Allah, kita ni makan rapu-rapu. Lepas McD, KFC, lepas KFC, Texas Chicken, lepas Texas Chicken, apa lagi? Boba lah, T-Life lah, Starbucks. Habis semua dihadapnya.
Tak. Lagi boleh makan. Have ni. Ha? Orang kaya ni. Tak. Orang macam warung tidur je jalan. Yalah, makan warung pun sama juga Ustaz Azam. Selagi boleh hadap. Kedai mamak makan mi goreng. Maggi goreng mamak. Habis dihadapnya. Tak. Jadi maksudnya apa? Orang zaman sekarang ni tak jaga kesihatan. Selagi hadap. Selagi halal. Tak. Saya lah tu. Lagi ada halal, hadap. Tak. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu orang kata selingan lah. Jadi tentang perbahasan istihadah ni ada 7 golongan. 7 kumpulan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana yang pertama saya sebut tadi, mubtada'ah mumayyizah. Apa itu mubtada'ah mumayyizah? Iaitu perempuan yang kali pertama datang haid, kemudian dia boleh membezakan sifat darah. Dengan makna apa? Dengan makna dia nampak ada 2 sifat darah yang keluar. Itu mubtada'ah mumayyizah. Yang keduanya mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghair mumayyizah, iaitu perempuan yang kali pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad keluar darah haid, tapi dia tak boleh nak bezakan darah dengan makna apa? Dengan makna dia nampak satu sifat sahaja. Satu sifat sahaja, hitam sahaja, pekat sahaja. Daripada hari pertama sampailah hari yang ke-20, hitam pekat je, busuk aja. Itu mubtada'ah ghairu mumayyizah. Perempuan yang kali pertama keluar darah dan tak boleh nak membezakan sifat darah. Yang ketiganya, gambaran ketiganya, kumpulan yang ketiganya, mu'tadah mumayyizah. Iaitu apa? Perempuan yang beradat keluar darah haid. Maksudnya apa? Dia ada pengalaman. Pernah keluar darah haid sebelum ni. Lepas tu mumayyizah. Dia boleh bezakan sifat darah. Dia nampak, ada 2 sifat. Kumpulan yang keempat pula adalah mu'tadah ghair mumayyizah. Zakiratun bi'adatiha qadran waqtan. Iaitu perempuan yang pernah mengalami haid ataupun keluar darah, tapi dia tak boleh nak bezakan sifat darah. Dengan makna apa? Dia nampak satu sifat aja. Lepas tu dia ingat adat sebelumnya. Itu kumpulan keempat. Kumpulan kelima, kumpulan keenam, kumpulan ketujuh, itu kumpulan perempuan mutahayyirah. Apa itu kumpulan mutahayyirah? Iaitu perempuan dalam kebodohan. Bukan perempuan bodoh, jangan marah. Nanti mampu aku nanti golongan feminisme kabo, Ustaz Mustaq kabo perempuan bodoh. Bukan perempuan bodoh, iaitu perempuan dalam kebodohan ataupun dalam kebingungan. Dia tak tahu apa-apa. Dengan makna apa? Dia pernah keluar darah haid, tapi dia lupa. Ustaz, bulan lepas saya pernah keluar darah haid, tapi tak tahu bila keluar, berapa hari keluar. Ini dikatakan golongan mutahayyirah, iaitu golongan yang dalam keadaan kebingungan, kepeningan. Dia tak tahu, darah sendiri pun pening. Habis dia lupa. Tak. Itu golongan kelima, golongan yang keenam, golongan yang ketujuh. Cuma kalau tengok kumpulan yang kelima, iaitu mutahayyirah yang pertamanya, iaitu apa? Dia pernah keluar darah haid, kemudian dia tengok darah yang keluar tu, satu sifat sahaja. Kemudian dia tak ingat langsung adat sebelumnya. Berapa hari, bilakah keluar? Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Had tu lagi berat. Berat hukum dia. Dengan makna apa? Ada waktu dia kena solat, ada waktunya dia kena puasa, ada waktunya dia tak boleh buat. Lagi berat hukum dia. Untuk kumpulan yang kelima, iaitu mu'tadah ghair mumayyizah. Perempuan yang pernah keluar darah, lepas tu tak boleh nak bezakan sifat darah, kemudian dia lupa adat sebelumnya. Jenuh. Kumpulan ni orang kata mangkor. Orang Perak kata mangkor, jenuh, masuk air. Darah sendiri lupa. Tak. Sebab itulah perempuan tidaklah Buddha sayogianya kena ada buku 555. Buku 55 ni bukan semata-mata catat hutang. Dia boleh juga catat bilanya darah keluar. Untuk apa? Untuk selamatkan diri kita juga. Takut-takut kita masuk dalam kumpulan kelima ni. Tak ingat berapa hari.
tak ingat bila waktu keluarnya, mangkor, jenuh koma. Tak jenuh. Kalau jenis belajar tak apa. Syukurlah. Jenis tak belajar, jenuh nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Jadi ada 7 kumpulan. Jadi kalau kita nak hurai satu persatu ni, takut koma penin lah. Penin. Sebab apa? Berkenaan dengan haid istihadah ni, dia macam matematik lah. Dia kena ada papan putih ataupun papan hitam ke papan hijau, kena ada drobit, kena ada catatan, kena tulis-tulis, baru koma nampak apa itu perkiraan haid dan istihadah. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan haid dan istihadah. Cukuplah tu dah, banyak-banyak. Ustaz Mustaq. Macam mana pandangan Ustaz Mustaq ni dengan apa nama yang kes baru-baru ni lah, yang katanya tentang pemantau cek apa nama waktu haid dia ni. Pemantau haid yang dia tolong cekkan tu. Alah, sekolah tu lah. Kena report tu. Macam mana? Macam mana baba macam nak cakap? Ana tak reti nak cakap ni. Tak say. Cakap hari ni. Let them go. Kalau baba cakap tak berhenti nanti pukul 7. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan isu tu dah, ana pun tak update mana babak isu-isu yang entahlah. Tak berapa nak update, tapi tahulah, pernah dengar lah isu yang ustazah ke ustaz. Rasanya ustazah tak sakit. Ustazah suruh bagi tahu bila haid ke tak, supaya tak nak berlaku apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad penipuan tak. Kalau pandangan saya tak, Allahumma salli ala, bukan pandangan saya tanya jugalah beberapa asatizah berkenaan dengan cek ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, katanya tak perlulah sampai nak kena khabar. Wah, saya ni ustazah nak kena cek bagian ni, nak kena sahkan kamu ni haid. Jenuh kamu lagu tu. Tak. Pandai-pandailah dia lah. Kalau dia tipu dengan Tuhan. Tak. Tipu dengan Tuhan. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan isu tu lah. Saya pun tak berapa nak update dengan isu-isu semasa. Baru-baru ni pun isu Bukhari. Jenuh kita. Setiap hari ada isu Bapa Din. Letih kita pun. Tiap hari ada isu. Tak. Besok isu apa entah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak jawab sedikit sebanyaklah beberapa syubhah. Yang tadinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya dah jawab dah satu syubhah, iaitu berkenaan dengan bilakah perempuan itu kali pertama keluar darah haid. Ada setengah orang khabar, ada ustazah tu khabar 9 tahun tahdidan, bukan tahdidan tapi takriban. Bukan tahdidan tapi takriban. Yang keduanya syubhah ataupun dakwaan daripada seorang ustazah. Dia kata benda, kalaulah seorang perempuan itu keluar darah tak sama dengan sebelumnya. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata kalaulah bulan lepas seorang perempuan itu keluar darah hari ke-6 sampai hari ke-11. Hari ke-6 sampai hari ke-11. Tiba-tiba pula bulan ni keluar darah hari pertama sampai hari ke-5. Ustazah tu kata apa? Darah yang keluar hari pertama sampai hari ke-5 tu bukan haid. Dia kata itu bukan darah haid. Yang haidnya adalah hari yang ke-6 sampai ke-11. Itu adalah kenyataan yang berat lah tu. Salah berat tu yang perlu kita perbetulkan. Kita pegang kaedah ni je. Apa jua darah yang keluar dalam tempoh yang kita sebut melebihi 24 jam dan tidak melebihi 15 hari, dia keluar walaupun menyalahi adat sebelumnya, maka dia tetap juga kita hukumkan sebagai apa? Sebagai haid. Boleh tengok dalam kitab Kanzur Raghibin. Boleh tengok kitab Kanzur Raghibin ada sebut bahawa berkenaan dengan masalah menyalahi adat. Walaupun bulan lepas ustaz, bulan lepas saya hari pertama sampai hari ke-5 keluar haid saya. Tapi bulan ni awak tiba-tiba tak keluar hari pertama sampai hari ke-5. Hari ke-6 sampai hari ke-11 pula keluar. Walaupun darah itu keluar menyalahi adat sebelumnya, dia tetap juga kira haid sekiranya dia menepati tempoh yang kita sebut tu. Banyak
kenyataan sebahagian asatizah yang salah ni yang perlu kita berbetulkan. Tambah lagi mereka ni banyak followernya. Tak silap saya ada seorang ustazah tu hampir 70,000 viewer yang melihat video dia. Mungkin tak semua pegang pandangan dia 70,000, mungkin paling kurang lah 1,000 orang. Paling kurang daripada 70,000. Jenuh diingat hari pertama sampai hari kelima tu istihadah. Dia boleh solat biasa. Sedangkan haid haram solat. Haram puasa. Mangkor koma. Tak. Jenuh menjawab. Tak. Jadi itulah. Tak. Kena hati-hati sikit lah. Bab istihadah haid ni antara masalah yang berat. Tak. Imam Nawawi dah sebut dah. Imam Nawawi sebut dah. A'lam anna babal haidi min awisil abwabi. Wa mimma ghalita fihi kasiruna minal kibari lidikkati masailih. Iaitu Imam Nawawi kata apa? Dia kata, ketahuilah bahawa bab haid ni min awisil abwabi, daripada bab yang susah untuk dipahami. Wa mimma ghalita fil kasirun minal kibar. Dan ia juga di antara perkara yang sering berlaku kesalahan padanya oleh ramai ulama besar. Kerana apa? Lidikkati masailihi. Kerana halus pembicaraannya. Bukan nak khabar saya ni pakar. Tak. Saya ni tak pakar. Saya pun masih lagi mengaji. Mengaji dengan ustaz ni, ustaz tu masih lagi belajar. Tak. Bukan nak khabar saya ni pakar. Tak. Saya tak khabar pun ataupun buat kenyataan. Oh, saya ni pakar. Ustaz-ustaz lain tak pakar. Tak ada pun. Cuma saya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bantu sikit-sikit sampaikan apa yang guru-guru kita sampaikan. Tak. Kongsi-kongsi sedikit apa yang kita sampaikan. Sebab apa? Sifat ilmu itu an-nasyuru, sifat ilmu itu kena sebar. Bukan jenis simpan macam komputer, save, simpan. Tak. Lagu itulah sedikit sebanyak perbahasan istihadah. Wallahu a'lam bisawab. Ada kesoalannya? Kalau dekat tweet yang saya tweet tu ada seorang bertanya ni Ustaz. Dia tanya siapa tu? Dia tanya, saya ada persoalan mengenai nakok. Mengenai nakok itu waktu bila? Adakah waktu haid hari pertama sehingga hari ke-7? Adakah kita perlu cek setiap jam darah kita keluar atau tidak? Itu soalan dia. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan nakok ni dia berlaku di antara dua darah. Tak, berlaku di antara dua darah. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia keluar darah selama 15 hari. Contoh. Dia payahlah tak ada nak dobit-dobit, nak tulis-tulis ni tak. Pandai-pandailah koma buat imagine dekat dalam fikiran koma tu ada gambaran seperti mana saya khabar ni tak. Pandai-pandailah koma tak. Contoh, seorang perempuan itu keluar darah 15 hari. Hari pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 4 jam. Tak. Perempuan ni dia tahu bila darah dia keluar. Tak. Dia tahu bila darah dia keluar. Dia tahu. Macam kita lah tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita nak terkencing, kita terasa. Ataupun kita terasa ada something ataupun air kencing terkeluar. Tak, kita rasa sendiri. Begitulah perempuan. Tapi kalaulah perempuan itu dia tak rasa. Contohnya tiba-tiba, ini macam tak ada darah haid. Waktu tu dia kena cek. Kena rajin cek lah. Tak. Rajin cek. Jangan risau. Walaupun payah dapat pahala sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak. Kena rajin cek. Dia rasa macam tak ada darah tu, cek. Sebab apa kadang-kadang darah tu dia tak keluar daripada permukaan. Dia duduk dekat dinding-dinding faraj tu. Jadi kena masukkan kapas itu. Kalau tengok dalam kitab Buruyah, dia sebut sumpil ke apa? Sumpil ke Pok Mang? Tak. Dulu dah lah mengaji dengan Ayah Entom. Sumpil lah. Tidak saya. Tak. Dulu anak tak. Guru pertama haid anak adalah ayah kepada Ustaz Abdul Rahman ni. Syekh Mizi, tak? Syekh Tirmizi, tak? Orang pertama ngaji kitab Buruyah tu tulab dengan ayah beliau, hafizahullah taala. Tak, dalam kitab Buruyah ada sebut sumpil. Sumpil ke simpul tak? Sumpil kot. Tak, kena cek. Masukkan kapas ke ataupun kata bat ke ataupun kain ke masuk dalam kemaluan tu. Tengok, ada darah ke tak? Sebab apa kadang-kadang darah tu dia tak keluar daripada permukaan. Jadi kena sumpil. Masukkan. Bila kita cek, tengok-tengok ada lagi. Darah. Walaupun darah itu sehalus
seutas benang. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Walaupun darah itu bentuknya seutas benang. Maksudnya apa? Halus je. Secuek saja. Itu juga dikatakan haid. Dikatakan haid. Jadi contoh seorang perempuan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar darah 15 hari. Keluar darah 15 hari. Hari pertama sampai hari ke-15. Hari pertama 7 jam ataupun 5 jam sahaja keluar darah. 5 jam sahaja keluar darah. Pukul 8 sampai pukul berapa? Sampai pukul 1 tengah hari. 5 jam tak? Tak. Lepas tu berhenti. Kemudian besok pula, hari kedua, keluar 4 jam. Pukul berapa? Pukul 8 juga keluar. Pukul 8 sampai pukul 12. 12 apa? 4 jam je kan? Jadi di antara pukul 1 sampai pukul 7 tu, tak? Untuk sampai hari kedua tu, dikatakan nakak. Sekiranya kalau dia masukkan kapeh, tengok-tengok tak ada kesan darah. Itu nakak. Dia duduk di antara dua darah. Itu nakak. Tapi kalau dia cek, tak, dia tengok dekat pad kosong sahaja. Tak nampak darah. Tapi dia masukkan something, kapeh ke kain ke cotton bud ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok ada kesan darah lagi. Itu dikatakan fatrah. Jadi nakak tu berlaku di antara dua darah. Apabila dia cek tak keluar darah, dia masukkan kapeh, bawa keluar kapeh tu, tak ada kesan darah. Itu adalah nakak. Dia boleh berlaku pada bila-bila sahaja. Jadi dalam pandangan yang muktamad, qaulus sahbi adalah nakak itu adalah haid. Kalau pandangan yang terpencil iaitu kalau talfiq itu adalah suci. Jadi kita ikut pandangan muktamad lah. Pandangan muktamad mengatakan bahawa kalau sahbi itu adalah haid, bukan suci. Wallahu alam. Itulah sedikit sebanyak. Dia mungkin tak nampak Ustaz Zakir kalau kita cakap lagu ni. Cakap dalam keadaan keawang-awangan. Dia terfikir, dia kena bayang sendiri. Pandai-pandai lah koma. Sebab apa? Sebab nak cadangnya nak sembang-sembang je. Tak nak buka soalan. Sebab apa? Bila kita buka soalan, confirm dia akan tanya macam ni. Takut jadi penin. Takut jadi penin. Sebab dia kena kira-kira kan. Saya ingat ni Ustaz, baca kitab falsafah je boleh terbang. Tak head pun boleh terbang. Boleh terbang. Kadang-kadang boleh syahid juga. Ni bukan terbang ni. Ni tenggelam ni. Dia panak tu. Benarkah darah istihadah? Soalan daripada sahabat Ana, Ustaz Khairi Jamaluddin, dia kata apa? Benarkah darah istihadah dan darah fasad itu sama? Okey, soalan yang menarik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pandangan yang muktamad mengatakan bahawa istihadah dengan fasad itu adalah sama. Ada pandangan lain mengatakan bahawa darah istihadah tu lain, darah fasad tu lain. Apa lainnya? Darah fasad itu pandangan yang lain lah. Pandangan yang muktamad bahawa fasad dengan istihadah tu sama saja. Tak. Kalau pandangan yang lain yang membezakan fasad dengan istihadah itu, mereka mengatakan fasad itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adalah darah yang keluar yang mana sebelumnya tidak berlaku lagi haid. Tidak ada darah haid. Itu darah fasad. Kalau darah istihadah ini adalah darah yang keluar yang mana sebelumnya adalah haid. Itu istihadah. Ustaz KJ boleh ke Ustaz KJ? Faham tak? Boleh naik atas ke Ustaz KJ? Itulah. Tengok perbahasan ulama' berkenaan dengan darah fasad dengan darah istihadah. Darah fasad itu, saya ulang balik, darah fasad itu adalah darah yang keluar sebelumnya bukan haid. Sebelumnya bukan haid. Kalau istihadah adalah darah yang keluar sebelumnya adalah haid. Sebelumnya adalah haid. Tapi pandangan muktamad khabar bahawa haid dan fasad dan istihadah itu adalah sama. Wallahu a'lam. Itulah soalan-soalan kira-kira ni Allah Sidi Mustaq. Ya, Pak Mang. Kang nifas, dia maksud nifas ni apabila sudah sempurna keluar anak tu daripada perut. Cumanya contohnya kalau jadi 2 orang anak kembar,
Contohnya hari Ahad keluar seorang, lepas tu hari Khamis baru keluar seorang pula, contoh lah ni. Jadi ada keluar darah di antara dua budak ni. Nama darah tu darah apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ana pernah tahu jawapan ni, pernah tahu. Ya Allah. Ya. Dia tak mari kena tarik sikit ilham tu. Dia tak mari. Tak apalah, kita hold dulu Ustaz Pokmang. Tak. Takut nanti buat pala pala tahu ni mampu yang kurang. Tak. Pernah jawab soalan ni. Ramai yang memerhati ni, Ustaz. Itulah ramai yang memerhati. Bahaya nanti masuk YouTube nanti mampu aku. Itulah anak tengok banyak soalan-soalan yang bagi dia bagi hari-hari ni. Tak. Hari ni dia boleh tapi takut anak pening, korang pun pening. Sekarang ni kepala anak panas dah. Kepala anak panas dah. Okey, kita jawab soalan-soalan ringkas lah. Ada daripada Nasiruddin. Dia kata apa? Assalamualaikum. Adakah haiwan juga ada darah nifas? Kalau haiwan darah nifas tu saya tak tahulah, tapi kalau haid tu ada. Tak, haid tu ada. Ada 5 tak silap saya. Apa nama? 5 ke 4. Haiwan yang ada haid, di antaranya arnab, lepas tu serigala, kuda, apa lagi? Kumbang, tak silap anak. Tak, Pokmang. Ada 5. Dalam kitab Izalatul Iltibas karangan Maulana Mas'ud Al-Hafiz hafizahullah taala ada sebut 5. Kuda, arnab, serigala, kumbang, apa lagi? Siapa ingat? Tak ingat lah, Ustaz. Biasa dah tu, kita zaman lara ni semua lupa belaka. Ustaz. Itulah berkenaan dengan tapi kalau nifas tu saya tak tahu. Tak tahulah ada haiwan yang ada nifas. Kalau ada pun tak ada hukum pun ke atas dia. Nah, walaupun contohlah kalaulah binatang tu ada nifas, tak ada hukum ke atas dia. Sebab apa? Yalah dia bukannya mukallaf, bukannya manusia, bukannya ditaklifkan syarak ke atas dia. Dia hanya tashrif sahaja, tak? Ada orang tanya, Ustaz, tak? Apa hukum arnab itu keluar haid? Saya kata tak ada hukum lah. Biarlah dia keluar darah haid pun, tak? Yang kita kena bahas ni perempuan. Bukannya binatang. Tak? Kita cerita pasal manusia. Tak? Wallahu a'lam bisawab. Itulah sedikit sebanyak soalan-soalan dekat bawah ni, maaflah. Tak? Soalan-soalan keliru pasal dalam pasal tadi. Ustaz Mustaq. Ya. Dia. Pasal yelah orang-orang kita ni dia kurang sikit ambil ihtimam pasal haid ni. Kadang-kadang mak malu. Dia lah. Kalau kita jadi mak ayah pun kita tak tahu nak didik macam mana anak-anak kita ni. Sungguh. Jadi macam mana sebenarnya cara tu lah. Sebab kita tengok bukan kena ke orang lain juga. Kena ke keluarga kita. Kita pun tak tahu nak explain macam mana. Macam ni lah sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam khutbah dah. Bab haid ni, bab istihadah nifas ni, dia bukan wajib kepada perempuan sahaja. Laki pun kena tahu juga. Walaupun laki tak keluar haid, walaupun laki tak keluar istihadah nifas, darah fasad pun wajib. Maksudnya dengan apa? Perlu tahu sebab apa? Takut nanti bila kita dah menikah, dah kahwin, kita akan jadi ketua keluarga. Nanti bini tanya, dapat pula bini yang jenis tak ada latar belakang ngaji agama ataupun tidak ada basic agama, dia tanya kita. Dia akan tanya kita, abang, macam mana ni? Apa hukum ni? Takkan kita nak tengah-ngah. Ataupun nak jawab, entah awak pun tak tahu. Dia lah koma. Tak. Sebab kita sebagai ketua keluarga ni kena tahu juga. Itu baru bini, belum tanya lagi ayah. Tak anak dia. Ayah lagu mana ni? Darah apa keluar ni? Lalu ayah khabar jenis tak mengaji. Ayah khabar, itu biasalah tu, darah tu. Nanti hilang le. Tak. Padahal tu darah haid. Jenuh koma. Maksudnya apa? Walaupun wajib bagi pihak perempuan, lelaki pun kena tahu, perlu tahu. Itu tanggungjawab korang, tanggungjawab kita semua. Bukan nak suruh perempuan ngaji dah. Laki pun kena ngaji juga. Kita ni banyak push perempuan. Laki pun tak tahu. Kemudian perempuan pula, bab ngaji ni jangan segan.
Jangan segan. Nabi khabar benda. Orang yang susah dapat ilmu ni ada dua je. Orang yang mutakabir, orang yang jenis sombong, belagak. Tak. Yang keduanya jenis malu. Dua orang yang tak dapat ilmu. Jenis sombong, jenis belagak. Tak. Mentang-mentang ada follower 10,000, follower 1,000, malas nak mengaji. Sebab apa? Takut nanti orang tahu dia jahil. Jenuh orang lagu ni. Jumpa dia jentik telinga. Yang keduanya apa? Orang yang jenis malu. Malulah ustaz mengaji baik istiadah. Sampai kiamat tak faham baik dengan istiadah ni kalau malu saja. Tak. Bab ilmu ni jangan malu. Buang sikit malu tu. Buang sikit malu tu. Sebab apa? Ilmu ni kita kena cari. Kena usaha. Al-ilmu bita'allum. Innamal ilmu bita'allum. Hanya senya. Innamatul hasri. Hanya senya. Ilmu tu bita'allum ay tafa'ul. Dia kena mesti apa? Mesti takaluf. Mesti usaha. Kena cari sungguh. Bukan duduk melepek dekat rumah. Duduk dekat bilik. Dia ingat ilmu apa? Duduk tunggu ilmu laduni. Duduk tunggu ilmu laduni yang dapat ilmu lagu ni. Ataupun duduk lagu ni saja. Tak jadi. Maksudnya apa? Kita dalam menuntut ilmu ni terutama dalam masalah-masalah yang mungkin kita anggap benda ni macam segan lah. Ya apa? Sebab dia sentuh tentang tempat-tempat private. Private ke private? Macam mana entah sebut dia. Awak pun tak reti. Tak? Sentuh tentang part-part lagu tu. Kita jadi malu. Kalau kita malu dan sebagainya, kita tidak akan faham. Ataupun kita guna istilah-istilah berlapik-lapik. Tak nak guna sebut perkataan babi, kita sebut perkataan khinzir. Kenapa tak boleh sebut babi? Babi ni kan haram boleh sebut. Sebut khinzir. Khinzir tu bahasa Arab, yuk. Babi bahasa Melayu. Yang tak bolehnya kita membabikan orang. Hak tu tak boleh. Tak? Kalau sebut babi dengan sebab itlaq, dia tu binatang, tidak ada masalah. Babi. Tak? Tak boleh ustaz. Haram sebut babi. Kena sebut khinzir. Khinzir bahasa Arab, yuk. Tak? Khinzir bahasa Arab. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena kalau bab ngaji ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena jelas, terang. Di samping tu kena ada adab. Walaupun kita cerita pasal hid istihadah ni, kena beradab. Walaupun tidak ada masalah, tapi kena jaga sensitiviti masyarakat. Duk sebut ni, bahagian tu kena ada adab dia. Jangan buat bahagian ini, isu-isu ini sebagai lawak, sebagai hiburan. Duk sentuh-sentuh isu kemaluan ni, buat lawak. Itu tak elok lah tu. Ada sebagian ustaz, dia buat lagu tu. Dia boleh pula melawak-lawak dengan anak muridnya. Tak. Bila kita bab ngaji ni, kena serius. Tambah lagi, kita sentuh bab isu orang kata sensitivity ni. Sensitif ni. Tak. Nanti mulalah viral kat Facebook nanti, kat Twitter, jenuh koma. Tiap-tiap hari ada isu. Tak. Bebe sikit. Gitulah. Ustaz Abdul Rahman. Kita ni sebagai orang awam ni, termasuklah saya pun orang awam juga. Masih lagi mengaji. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan ada perasaan malu. Nabi khabar benda. Nabi khabar dua golongan yang tak boleh dapat ilmu. Yang pertamanya orang yang sombong. Yang keduanya adalah orang yang malu. Jangan malu. Walaupun kita ni baru nak belajar Iqra'. Baru nak belajar Muqaddam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngaji lah. Sampai bila kita tak mau mengaji? Tanya diri sendiri. Sebab apa? Mengaji ni untuk diri kita, sahabat-sahabat, bukan untuk orang lain. Masih lagi merangkak baca Quran, ustaz, seganlah ustaz. Nak buat apa segan? Baca Quran ni untuk diri kita. Orang nak kata, biarlah nak mengata. Sebab apa? Mulut manusia ni tak boleh kita tutup. Tak? Mulut dima. Dia nak kata lah. Yang bagi syurga, yang bagi neraka, yang bagi pahala, yang bagi dosa, Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dima. Tak? Buat je saja. Buat je. Selagi kita punya perbuatan, kita punya pekerjaan itu tidak bercanggah dengan syariat agama Islam, bismillah, tafadhal, buat sahaja. Jangan buat benda yang bercanggah dengan agama Islam. Hak tu ramai-ramai pijak kepala. Jenuh koma. Gitulah sedikit banyak nasihat. Tak. Maklum merapu. Itulah orang Perak. Satu lagi ni ustaz. Ya. Berkenaan dengan tadi ustaz kata kita jangan malu dan nak menuntut ilmu, kan? Kadang-kadang mereka malu bukan sebab ni ustaz, bukan sebab benda-benda ni sensitif kan. Tapi sebab yang mengajar tu lelaki kan. Jadi dia cakap
kenapa kena benda-benda ni kan perempuan punya masalah kan? Kenapa kita nak kena tanya lelaki? Kenapa kita tak boleh tanya perempuan? Itu macam tweet. Ada seseorang tweet je. Itulah. Orang kita ni payah sikit lah tak. Tapi bagi saya, pandangan saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau nak belajar bait istihadah ni, cuba cari ustazah dahulu. Cari ustazah yang berkeahlian. Jangan cari ustazah yang palatau. Kalau cari ustazah yang palatau, sampai bila kita tak faham ataupun kita faham dan kita pegang benda yang salah, cari yang orang yang berkeahlian dahulu. Kalau tak jumpa, maka carilah ustaz. Itu pandangan saya lah. Cari ustazah. Sebab apa? Perempuan ni mungkinlah ada masalah-masalah yang mungkin dia segan nak bagi tahu dekat kaum lelaki kan. Maka dia selesa. Cari dahulu ustazah. Cari ustazah yang berkeahlian, berautoriti dalam bidang haid istihadah ni. Setakat yang saya tahulah. Tak. Setakat yang saya tahu, guru saya sendiri iaitu Dr. Siti Fatimah Hafizahullah. Dr. Siti Fatimah. Dia lecturer, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lecturer di Uniza. Dr. Siti Fatimah, dia Master Jordan tak silap. Master Jordan, and then dia ada buat satu kitab berkenaan dengan haid, istihadah, nifas dalam bahasa Arab. Masya Allah. Ada kitab dia dekat Uniza. Namanya Dr. Siti Fatimah. Tapi orangnya jenis syadid sikit lah. Syadid sikit sebab apa? Waktu dia mengajar tu, ni kongsi-kongsi je lah. Waktu dia mengajar kami tu, dia tak pernah pun melihat kaum lelaki, pelajar lelaki. Kalau sembang kami pun, mata dia kan tempat lain. Itu antara orang yang menjaga sungguh lah. Dia antara orang yang hebat dan pakar dalam istihadah, haid dan nifas itu. Itu pandangan saya, cari ustazah dahulu. Tapi kalau dia tidak ada masalah untuk belajar dengan ustaz dan tidak ada pemikiran feminisme dalam kepala otak dia, carilah bismillah. Tidak ada masalah. Bab ilmu ni tak kisahlah sebab apa? Kalau tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ada meletakkan satu bab ilmu. Satu bab ilmu apa entah berkenaan dengan jangan malu menuntut ilmu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sendiri merujuk kepada Sayyidatina Aisyah, dan ada para sahabiah merujuk kepada para sahabat lelaki yang lain. Maksudnya apa? Daripada sudut ilmu tu tidak ada masalah. Cuma kena ada jaga batas lah. Jaga batas, jaga ikhtilat dan sebagainya. Ikhtilat ni pula kena hurai pula. Mungkin kita boleh hurai pada next section. Mungkin Ustaz Hakim boleh hurai. Ustaz Sakif, Ustaz Pukmang boleh hurai bab ikhtilat. Dulu kan kecoh isu ikhtilat apa? Orang confess dia bagi 17:32. Jenuh koma. 17 Pukul 5.30 tu kan. Pukul 5.30 tu. Jenuh koma. Itulah sedikit sebanyak Ustaz Sakif. Hoi. Itulah bagi saya yang kepada semua yang mendengar ni lah. Kita jangan dirasa ini khusus untuk perempuan, kita kena tanya perempuan. Tak semestinya lah. Sebab Allah memberi ilmu ni bukan khusus kat jantina tu. Allah yahdi man yasha. Wallah la yahdi man tasha. Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Bukan yang kita kehendaki. Itu. Kalau Allah nak bagi futuhat kat ustaz-ustaz tu untuk memahami isu ataupun sensitivity wanita, benda tak mustahil akal pun. Tak ada pun dalam asbab ilmu dalam kitab apa ni ustaz? Tak mustahil kitab Akal Nasafiyah, tak ada betul dia asbab ilmu kat situ. Jins ataupun jantina kat situ tak ada. Dia kata akal salim, khabar sadiq dan juga khawas. Tiga perkara tu. Itu kena bahas asing pula tu Ustaz Zakif. Itulah untuk pengantuan sahabat-sahabat sekalian, di antara orang yang pakar bahid ni dekat Malaysia ni, kebanyakannya di kalangan ustaz-ustaz lelaki. Itu tak dapat dinafikan. Di antaranya Maulana Mansur Al-Hafiz, Syekhul Hadis Sahih Bukhari. Siap dia buat kitab Izalatul Iltibas. Syarah Tuhfatul Izzah. Fi idhahi pasal ilid dima'in nisa. Jadi hurai sedikit. Tebal dalam 1000 muka surat. Itu antara tokoh lah. Yang keduanya Syekhuna Syekh Abu Usama Hanafiyah hafizahullah ta'ala. Dia pun antara ulama yang rajin ataupun kerap membahaskan berkenaan dengan haid, nifas, istihadah.
Banyaklah. Kebanyakannya yang menjadi rujukan dekat Malaysia ni bab haid istihadah ni adalah ustaz lelaki. Nak buat macam mana ustaz lelaki yang yang mahir dalam bab ni? Tak, tapi kalau korang semua jumpa ustazah yang lain yang pakar seperti mana yang saya sebut tadi, iaitu Dr. Siti Fatimah hafizahullah taala, tak. Tidak ada masalah. Boleh saja jumpa dia. Tapi dia duduk kat Terengganu lah. Tak, dia jarang, dia tak ada buat kelas-kelas online ni, tak ada. Dia jenis cadik sikit. Kena jumpa berlutut dengan dia. Tapi payahlah zaman PKP ni, tak. Ni Ustaz, daripada Cempaka ni Ustaz, soalan dia. Hukum wanita ketika haid ni, dia mengajar membaca Al-Quran. Macam mana, ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkenaan dengan isu perempuan yang mengalami haid membaca Al-Quran. Tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiga mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali mengatakan tak boleh. Tak boleh perempuan yang haid itu membaca Al-Quran kecuali mazhab Maliki. Kalau tak silap saya, Pok Mang, tolong tegur ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak silap Maliki tak. Mazhab Maliki khabar boleh perempuan haid baca Al-Quran bi syurutil khasah, iaitu dengan syarat-syarat yang tertentulah. Tak. Dengan beberapa syarat, di antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekiranya seseorang itu seorang hafizah ataupun tukang pengajar Al-Quran, maka boleh dia membaca Al-Quran. Itu je lah. Tetapi tak boleh menanggung Al-Quran. Kalau menanggung Al-Quran, menyentuh Al-Quran, sepakat 4 mazhab tak boleh. Cuma khilaf daripada sudut boleh baca ke tidak. Kalau mazhab Maliki khabar untuk perempuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang hafizah, yang orang hafiz Quran, tak, ataupun dia muallimah, tukang pengajar, baca Al-Quran, itu tidak ada masalah kalau kita nak ikut pandangan tu sekiranya ada keperluan. Contoh dia ustaz ke, atau baik dia ustazah, ustaz mana ada. Contoh dia ustazah ke tak, mengajar dekat sekolah kapar ke, jadi guru JKAF ke, ataupun dia cikgu ustazah Al-Quran ke, tak, tiba-tiba mengalami haid, maka tidak ada masalah untuk dia ikut pandangan mazhab Maliki atas darurah. Atas darurah ada keperluan, bukan saja-saja je tak seronok-seronok nak ikut. Wallahu alam bisawab. Itulah sedikit sebanyak. Kalau salah tegur dah. Para asatizah yang lain di bawah ni jangan dengar saja. Comel dah. Alhamdulillah. Takut nanti Pok Ma nanti update status tak. Jenuh aku. Tiba-tiba nanti Pak Umang dia buat YouTube. Dia tolak ustaz. Ada lagi soalan tak? Dekat Ana punya tweet tak ada. Dekat Likot macam mana? Dekat Likot. Mana dia? Dekat Likot banyak agak je Ana baca satu. Bagi Ana baca lah. Baca yang ni. Bagi Ana baca lah. Baca yang umum je. Baca yang umum. Ustaz Mushtaq baca. Banyak orang lagi ke? Sebab soalan-soalan kira-kira ni dia kena buat perkiraan. Mungkin insya-Allah kita boleh buat Google Meet lah. Untuk asas je lah. Ustaz boleh rekomenkan buku mengenai darah haid yang terperinci bagi pembacaan orang awam atau kitab terjemahan yang mudah difahami. Bagi saya cuba cari kitab fiqh yang diterjemah oleh Syekhuna Syekh Abu Usamah Hanafiyah. Iaitu Syekh Abu Usamah dia ada menterjemahkan bab haid daripada kitab Takrirat Sadidah. Ada terjemah dah. RM10 ya. RM10 je. Boleh PM Pok Mang. Harisa Rottenbach nama dia. Tak, boleh cari kitab yang diterjemah oleh Syekhuna Syekh Abu Usamah Hanafiyah. Wallahu alam. Ustaz, masa keluar darah nakak ni boleh solatkan? Ya. Untuk soalan Liana ke Libya ni? Liana Kamal. Dia tanya apa? Ustaz, masa keluar darah nakak ni boleh solatkan? Ya, boleh solat. Tidak ada masalah. Memang pun. Sebab seperti mana yang saya bagi tahu, bila berhentinya darah, kena solat. Bukan masing-masing tu tengok K-drama ke, walaupun tak keluar darah, layan K-drama sampai 3 bulan jenuh. Tak. Jadi bila berhentinya darah, wajib solat.
Kalau perlu menunggu 24 jam untuk pastikan kita dah tahid dalam tempoh tersebut, wajib solat ke? Ada orang jawab dah tu. Mas Cita jawab dah. Darah wiladah macam mana Ustaz? Darah wiladah ni adalah darah beranak. Darah beranak. Ataupun dikatakan darah yang keluar sekali dengan baby tu tak? Iaitu, ataupun nama dia damu tolkun. Damu tolkun. Darah tolkun. Seperti mana kalau tengok dalam kitab Maulid Dibai. Dah. Siapa geng-geng kasidah, geng-geng maulid dah. Saya bukan geng-geng kasidah. Dalam Maulid Dibai ada sebut sebelum kita mahalul qiyam. Tak. Pengarang dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama entah. Falamma ishtadda bihal talqu biizni rabbil khalqi. Falamma ishtadda bihal talqu biizni rabbil khalqi. Wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kanhu badru fi tamamih. Itu mahalul qiyam. Jadi ada perkataan apa nama ishtadda bihal talqu, iaitu apa? Darah beranak. Darah wiladah. Hak itulah. Kan Ustaz Pok Mang? Anak ni main jawab je. Tak betul. Betul lah tu. Pok Mang tu, Ustaz Pok Mang dia pentas sehana. Jam. Kalau tak pasti sebelum ni kita haid atau istihadah, kena sentiasa ganti solat ke? Kena solat lah. Dah atas sebab apa? Sebab ialah kita pun sebelum ni atas kecuaian kita, atas kejahilan kita, maka kena gantilah. Dah, kena ganti balik. Dah, bertaubat, ganti balik. Sebab salah kita juga tak mau mengaji. Dah. Bab qada solat ni mungkin perempuan kena lebih hati-hati sebab berkait dengan berhenti darah. Kadang-kadang kita ingat perlu tunggu 24 jam apa semua tu lah. Jadi sedikit kesilapan daripada ustaz-ustaz yang menjawab menyebabkan ada sesetengahnya tinggal sembahyang. Lepas tu dok qada semua kena ambil cakna juga. Sebab berkait dengan solat, hutang Allah Ta'ala ni tak lepas lah sampai ke bila-bila. Sehingga kita lunaskan balik. Betul, sungguh-sungguh setuju tu. Sebab apa Allah SWT Sayyidina Muhammad Pok Mang tak? Ustaz Pok Mang, kadang-kadang masalah kita ni, masalah sebagian perempuan. Contohlah seorang perempuan tu keluar darah non-stop 30 hari. Hari pertama sampai hari ke-30. Tak berhenti-henti. Lalu dia kata apa? Saya rasa haid saya tu hari pertama sampai hari ke-15. Dia kata lagu tu. Hari yang ke-16 sampai 30 tu istihadah. Maka dia kata apa? Makanya dia ganti solat hanya 15 hari. Sedangkan kalau buat proses tamyiz, haid dia 5 hari saja. Maka 25 hari adalah istihadah. Tapi dia baru qada 15 hari. Lagi 10 hari tu dia tak qada. Jenuhlah dia berhutang dengan Allah. Kalau berhutang dengan makhluk ni, orang kata bolehlah halal berhalal. Dengan Allah ni tak tahulah nak kata apa. Tak tambah-tambah lagi bab solat ni. Bab solat ni benda yang paling wajib. Benda yang paling berat. Awal-awal sekali yang akan ditanya tentang amalan kita adalah solat. Kalau solat kita jam yang lain. Hak tu penting tu. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab solat ni kena jaga elok-elok hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sebab apa? Doa-doa kita yang kita pohon, yang kita minta kepada Allah, tak pernah dikabul-kabul. Kita kata apa ni Allah tak terima, tak dengar ke doa kita sampai kita menyalahkan Allah. Tak. Cuba kita cek balik berkenaan dengan ibadah kita ni. Sebab apa kadang-kadang punca doa kita ni tak diterima oleh Allah, tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dosa kita. Dihijab dengan dosa kita. Kena cek balik. Tiap-tiap hari, sebab itulah para alim ulama sufi, sadah sufiah, dia kata apa? Tiap-tiap hari sebelum tidur tafakur. Tilik hati kita, tilik waktu-waktu kita yang kita guna pada tiap-tiap hari tu. Sebelum tidur fikir balik, apa aku buat hari ni? Dosa, aku buat apa? Dosa kecil, dosa besar ada tak? Kalau ada sebelum tidur, istighfar. Kalau boleh bertaubat. Sebelum tidur. Kita pun tak tahu bila kita mati. Selingan. Gitulah. Tak, Ustaz Pok Mang pun. Ustaz. Ini ada soalan kebat sikit, Apa tu? Kenapa
perempuan ada darah haid dan apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun tak tahu manalah Ustaz Zakif pun. Cuma saya jawablah apa yang saya tahu tak. Seperti mana Nabi. Ni soalan ni Ustaz daripada ni. Daripada Yayan Ustaz. Yayan. Nama dia Yayan Ustaz. Macam nama Yayan. Tak. Apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama? Allah Rabbi. Hikmah tak? Hikmah tu wallahu a'lam. Mungkin Ustaz Pok Mang ada baca-baca mana-mana kitab berkenaan dengan hikmah-hikmah pensyariatan masalah haid tu, mungkin Ustaz Pok Mang tahu. Ustaz Pok Mang ni rajin baca berkenaan dengan ni. Tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang saya boleh bagi tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadza syai'un. Perkara ini, haid ini, katabahu Allahu ala banati Adam. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid wan Nifasi wal Istihadah karangan Dr. Abdul Rahman As-Sagaf hafizahullah taala, dia kata apa? Haid ini limtihan. Sebagai apa? Sebagai ujian. Sebagai ujian kepada kaum perempuan nak tengok. Sebab itulah tak silap saya ada satu ayat Quran. Maaf lah, saya ni bukan hafiz Quran. Bolehlah hafiz tiga kul. Tak. Ada satu ayat Quran. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu ayat Quran mengatakan bahawa mereka ini menyangka akan masuk dalam syurga tanpa diuji, tanpa diduga. Tak. Ayat pertama, ayat sabu tak. Ana pun lupalah. Kok siapa-siapa ingat boleh cek ayat Quran ke? Tak. Ada sebut. Jadi kita di dunia ini tak kisahlah lelaki ke perempuan diuji oleh Allah. Setiap ujian tu berbeza. Perempuan mungkin diuji dengan haid dan sebagainya tak. Lelaki dengan ujian lain. Jadi kita biarlah bersusah payah dengan akhirat. Tak sakit. Tak. Biarlah susah sikit pun. Tak. Biarlah susah sikit pun. Yang penting kita buat ni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau. Setiap apa yang kita buat lillahi ta'ala ada pahala. Walaupun sekecil-kecil usaha kita untuk Allah Subhanahu wa taala ada pahala. Jangan risau. Jangan risau. Itu hikmahnya. Ujian untuk kaum perempuan. Bahkan mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu kelebihan untuk perempuan. Iaitu apa? Ada cuti rehat. Ada cuti rehat daripada ibadah. Sedangkan walaupun kita fikir balik memang tak ada ibadah ni, tak ada rehat. Tapi mungkin kata cuti lah. Kaum lelaki ni tak ada cuti solat. Tak ada. Tak ada waktu uzur. Sakit pun ada cara solat untuk orang sakit. Tak boleh berdiri, duduk, tak duduk, mengiring, tak mengiring, baring, tak baring, guna mata, tak guna mata, guna hati. Tak. Maksudnya apa? Laki ni tak ada langsung cuti, tak ada rehat. Melainkan mati je. Perempuan adalah waktu-waktu dia cuti tak. Maksudnya ada kelebihan, adalah orang kata nampaklah, bukanlah keburukan, tapi ada hikmahnya. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ke atas kita, baik ke buruk, kalau kita pandang semua perkara yang Allah tetapkan ke atas kita, baik lelaki, baik perempuan, baik muda, baik tua, baik sihat, baik sakit, kita pandang dengan pandangan hikmah. Baru kita akan syukur. Baru kita akan nampak semua yang datang ini, buruk ke, baik ke, semuanya adalah baik belaka. COVID, kita pandang bahawa COVID ni ada hikmahnya. Di antara hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala suruh kita uzlah, suruh kita suluk, suruh kita muhasabah, duduk kat rumah, tafakur. Tak. Yang mana sebelum ni kita telah keluar duduk dekat masyarakat, melepak sana melepak sini, buang masa selama 20 tahun. Tapi Allah turun COVID ni suruh kita rehat. Tafakur balik, ada hikmahnya. Itulah sedikit sebanyak selingan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Mungkin 11.45. Kita nak habiskan bila ni Ustaz, sebab soalan dekat tweet ni makin banyak Ustaz. Ya, kita habis dalam 11.45 boleh kot? 11.45. Okey, soalan ni Ustaz. Kalau dia tengah dalam puasa Ramadan, dia bulan Ramadan. Dan keluar, yang darah yang keluar tu adalah darah nakak. Jadi macam mana Ustaz? Teruskan puasa ataupun macam mana? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh seorang perempuan tu keluar darah kan. Keluar darah malam. Malam sahaja pukul 8 sampailah pukul
pukul 4 pagi. Tiba-tiba dia cek Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cek tak ada darah dah. Bukan fatrah. Bukan fatrah. Dia cek kosong dah. Maksudnya nakak. Kebarangkalian sudah berhenti, maka dia kena teruskan puasa pada esok hari tu. Tapi tiba-tiba keluar, maka kena batalkan puasa lah. Begitu. Wallahu a'lam bisawab. Betul ke Pok Mang? Pok Mang lari dah ke bawah. Gitulah. Sekiranya ada waktu ataupun masa untuk dia berpuasa, maka puasalah. Tapi keluar darahnya, maka batal lah. Wallahu a'lam bisawab. Naik balik. Ahlan. Jangan lari Pok Mang. Teman Ana. Hilang jatuh tadi. Jatuh. Siapa tendang udah. Ada soalan lain? Semua dalam perkiraan. Saya tak baca kot soalan yang tentang kira-kira ni. Yelah. Nak kira-kira ni, kalau soalan-soalan kira-kira ni mungkin kita hold dululah. Sebab apa dia perlu kepada penulisan lah. Catatan. Sebab apa dia perlu kepada catatan lah. Masalah-masalah begini. Sebab banyak je sebelum ni Ustaz Zakif PM mana bagi soalan-soalan yang kira-kira ni. Maksudnya kadang-kadang anak tu tak terjawab. Banyak sangat. Belum dekat Twitter lagi. Dekat WhatsApp lagilah bersepah. Jenuh nak melayan. Kat Telegram lagilah. Maksudnya apa? Dia perlu kepada perkiraan lah. Jadi ada orang yang tanya tu, kalau saya tak jawab tu, saya minta maaf banyaklah. Kadang-kadang tak sedar. Banyak sangat. Kalau kat WhatsApp, kat Telegram tu sampai tak terlayan. Gitulah. Saya kena cari satu nombor untuk privacy lah. Mereka dapat mana tak nombor saya ni? Tak tahulah. Ada yang jual tu, Zat? Ada yang jual? Ada orang jual. Okey, gitulah. Wallahu alam. Ada soalan lagi dekat likok tu? Sekejap. Ustaz. Ya. Berkenaan ni, qada solat. Kalau berhenti tu lah. Berhenti macam kena jamak. Maghrib dan Isyak semua tu. Macam sesetengah orang, dia masih sama-sama lagi. Ke tak sempat nak jawab? Sempat. Anak rasa Ustaz Pok Mang boleh jawab kot nak. Ustaz Pok Mang jawab, Ustaz Pok Mang. Bismillah. Sekejap. Tapi tak jumpa pula nak sebut benda apa. Okey, soalan macam ni lah Pok Mang tak? Berkenaan dengan isu perempuan yang sudah berhenti darah haid. Tak? Contoh seseorang perempuan itu dia berhenti pada waktu asar. Betul gitu tak? Ke macam mana? Ya, betul. Contoh seseorang itu berhenti pada waktu asar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka perlu ke dia solat zuhur sekali? Tak gitu? Nak hilang. Macam mana? Putus tadi. Sini. Okey. Soalan Ana lah tak? Soalan Ana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekiranya seorang perempuan itu kedatangan haid dan berhenti pada waktu asar. Adakah perlu dia qada sekali dengan solat zuhur? Macam tu? Ya, betul. Jadi Ustaz Pok Mang bolehlah jawab. Gitu pula kena. Baik. Jadinya sini bagi hamba lah. Bagi saya sendiri, sedikit masalah yang korang diambil cakna oleh orang-orang yang nak qada solat. Mungkin dia ingat sekadar maknanya kalau berhenti pada waktu asar ataupun berhenti pada waktu isyak, dia hanya perlu qada ataupun dia perlu solat yang pada waktu itu saja, pada waktu dia berhenti tu, pada waktu berhenti. Kalau berhenti waktu asar, qada waktu asar. Kalau berhenti waktu isyak saja. Sebenarnya perlu diqada dua-dua sekaligus. Yakni mengikut perkiraan solat jamak. Solat jamak. Kalau solat jamak boleh jamak zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Subuh tak boleh jamak lah. Jadi apabila seseorang tu berhenti haid pada waktu isyak dan juga berhenti haid pada waktu asar, maka wajib dia qada juga waktu zuhur dia
Maknanya dia perlu solat 2. Solat Zuhur, solat Asar. Begitu juga orang yang berhenti pada waktu Isyak. Isyak, Maghrib. Kena qada balik semua sekali. Jadi orang ada pun kalau pada waktu yang pertama, contohnya pada waktu Zuhur ataupun pada waktu Maghrib, maka berpada dia solat Zuhur saja, berpada dia solat Maghrib saja. Tak perlu dia ambil waktu yang sebelum daripada itu. Tak perlu semayang Zuhur, ambil semayang subuh juga. Semayang Maghrib, dia ambil juga solat Asar. Tak perlu. Cukup dengan satu solat saja. Itu mungkin kadang-kadang lah orang kita ni mengambil mudah perkara itu. Dan moga-moga kita semua ni tergolong dalam golongan yang tidak bermudah-mudah dalam perkara yang melibatkan solat, insya-Allah taala. Jazakallah khair Ustaz Abdul Rahman, hafizahullah taala. Gitulah. Bab ibadat ni janganlah kau ambil mudah ya. Tak. Kalaulah kita ambil mudah dengan urusan Allah, maka tak tahulah dengan urusan dunia kita lagu mana, diberkati ataupun tidak, payah ke tidak. Jadi orang yang betul-betul jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan permudahkan segala urusannya, terutamanya bab hid dan istihadah. Kena tahu, ustaz payahlah, ustaz jenuh nak catik. Koma. Bab sendiri. Takkanlah payah, tak? Biarlah payah dekat dunia, nanti senang dekat akhirat. Kalau senang dekat dunia, payah dekat akhirat, jenuh koma nak menghadap. Tak? Dekat dunia ni sat je. Kejap je. 40 tahun. Dekat akhirat tu, orang kata selama-lamanya kekal abadi. Kamu nak yang mana? Nak yang mana? Nak senang dekat dunia yang hanya sementara ataupun nak senang dekat akhirat yang kekal selamanya? Hak tu kena jaga elok. Biarlah kita susah, ustaz Allah nak qada. Awak berhenti kat asar, takkan nak kena qada zuhur. Allah ustaz, 4 rakaat ni payahlah. Nak tambah lagi 4 rakaat, 8 rakaat lagi lah. Mangkau ustaz jenuh. Payahlah, asyik malas. Nak berjaya akhirat, nak masuk syurga. Orang tanya siapa nak masuk syurga? Pakat belaka angkat tangan. Tapi nak usaha ke sana tak ada siapa. Tak. Pakat malas belaka. Jenuh lagu tu. Wallahu a'lam bisawab. Itulah tak. Bebe macam orang-orang tua lagu tu lah. Comel dah tu, comel dah. Ada nasihat, ada pekoh semua. Itulah. Kita ni Pok Mang tak? Saya lah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni. Bukanlah ada ilmu mana. Bolehlah kongsi-kongsi sikit apa yang ada. Orang kata, apa nama? Nak menyembang. Nak menyembang cara-cara orang kampung. Tak? Kalau yang alim-alim bolehlah rujuk Ustaz Hakim, Ustaz Sakir, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz KJ, Ustaz Khairul Jamaluddin. Bawah-bawah ni banyak lagi guru-guru saya dah. Saya ni sebagai pemudah cara je. Bolehlah gitu-gitu. Ajar alif bata, muqaddam. Bolehlah sikit-sikit. Itu ada soalan daripada Syarafatin Najiyah Syafi'i. Boleh tak ulang 7 golongan istihadah? Okey. Saya akan ulang secara ringkas. Pertamanya, mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah iaitu perempuan yang kali pertama keluar darah haid, kemudian dia nampak ada perbezaan darah. Yang keduanya, mubtada'ah ghair mumayyizah iaitu perempuan yang kali pertama keluar darah haid tapi dia hanya nampak satu sifat sahaja. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mu'tadah mumayyizah iaitu perempuan yang sudah ada adat keluar darah haid dan boleh membezakan dengan makna dia nampak ada dua sifat darah yang keluar. Yang keempat, mu'tadah ghair mumayyizah zakirah li'adatiha waqtan wa qadran iaitu apa? Perempuan yang beradat keluar haid, kemudian dia tak boleh beza sifat darah dengan makna dia nampak hanya satu sifat darah. Zakiratun, dia ingat li'adatiha, adat sebelum dia. Waqtan, bila keluar, awal ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke, qadran, berapa banyak, 7 hari ke 4 hari. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh adalah golongan mutahayyirah. Contoh macam golongan yang kelima tu, dia dah beradat keluar darah haid, kemudian dia tak boleh nak bezakan sifat darah,
kemudian dia lupa adat sebelumnya daripada sudut berapa hari dan bila keluar. Itu kumpulan kelima. Kumpulan yang keenam, dia mutahayyirah juga. Adat juga dan tak boleh nak bezakan sifat darah, cuma dia hanya ingat kadar sahaja. Berapa hari sahaja. Tapi tak tahu awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Itu yang keenam. Yang ketujuhnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah golongan mutahayyirah. Dia muqtadah juga dan ghair mumayyizah juga, tetapi dia hanya ingat awal bulan ataupun tengah bulan tapi tak tahu berapa hari. Jadi kumpulan mutahayyirah ni sedikit sulit untuk kita hurailah. Dia perlu kepada kelas yang kelas yang memberi tumpuan kepada 3 masalah ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Takat tu je lah dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Boleh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebelum kita tutup lah dak, saya minta Ustaz Abdul Rahman bagilah sedikit sebanyak nasihat kepada kita semua ni, insya-Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tadi saya cuma nak sambung lah apa yang Ustaz Mushtaq sebut pada 2 sifat yang menghalang seseorang itu mendapat ilmu. Kalam yang sama juga saya pernah dengar daripada Ustaz Fauzi Hassan, hafizahullah ta'ala, salah seorang daripada pensyarah dan pakar hadis di Uniza. Beliau ada sebut Allah Ta'ala mendahulukan menyebut 2 sifat utama di awal Al-Quran, yakni pada ayat innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini tentang sifat malu. Sifat malu ini menghalang seseorang daripada dapat ilmu, terutamanya malu yang tidak bertempat. Malu yang Allah Ta'ala sebut melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tak malu, buatlah apa saja itu malu dalam berbuat maksiat. Adapun malu untuk bertanya kepada ustaz, malu dan kekal dalam kejahilan, itu adalah malu yang tercela di sisi syarak. Kemudian Allah Ta'ala menuruti ayat tadi dengan sebut pula ceritanya tentang iblis laknatullahi alaih, pasal kesombongan. Aba wastakbara, tidak maunya iblis ini sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam selepas daripada Allah cipta Nabi Adam. Tiba-tiba iblis pula tidak mahu untuk sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbara, enggan dan sombong. Sifat yang kedua, sifat sombong, sifat takabur. Sifat yang mana menghalang juga talibul ilmi, pelajar-pelajar yang menuntut ilmu ini untuk terima ilmu. Ilmu ini umpama takungan air, dan takungan air ini tidak berada di tempat yang tinggi. Ia berada di bawah. Air terjun, turun ke bawah, tidak naik ke atas. Begitu juga sifat ilmu. Dalam bab haid dan nifas, kebanyakan daripada kita yang pertamanya malu. Malu kerana sesetengahnya berpendapat kenapakah jantina yang berbeza, jantina yang tidak mempunyai darah haid lebih mengetahui tentang darah haid. Yang kedua, dia ada sifat sombong. Sifat sombong. Aku ada darah haid, kenapa aku perlu merujuk kepada orang yang tak ada darah haid? Jadi, dua-dua sifat ini perlu dibuang dalam diri kita. Ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tak pernah berkahwin, tapi dia mampu menulis. Beliau mampu menulis tentang fiqh perkahwinan. Sayyidina Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam mazhab kita, beliau bukan orang perempuan, beliau seorang lelaki, tetapi mampu untuk istiqra', buat kajian, sehingga dapat buat kajian, dia panggil kajian lapangan lah sekarang. Buat kajian lapangan, berapa biasanya keluar haid mula-mula, berapa biasanya lama darah haid, berapa sekurang-kurangnya darah haid. Semua itu dibuat dengan kajian lapangan.
oleh Imam Asy-Syafi'i masuk daripada satu kampung ke satu kampung. Semua itu dengan membuang sifat takabur dan sifat malu. Jadi sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, tak ada pun yang lebih bernilai daripada ilmu di atas muka dunia ini. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang ni ramai yang memudah cara ilmu haid, ilmu tentang darah wanita ini. Ambil cakna lah, sentiasalah ambil cakna tentang darah perempuan ini, kerana ia merupakan tonggak utama kepada ibadah. Tak sah kepada ibadah, tak sah kepada solat, tak sahlah juga kepada kesempurnaan untuk kita bahagia di akhirat sana. Moga-moga dengan sedikit sebanyak kita berkongsi ni, kita menyembang kosong ni. Tak menyembang kosong juga, kita menyembang berisi lah. Maknanya sembang ilmiah. Moga-moga dengan sebab ini kita dapat sedikit sebanyak input. Kami bukan mengajar pun. Saya tak mengajar. Ustaz Mustaq pun menyembang ilmiah. Dia kata, beliau kata begitulah. Saya tak tahu juga. Jadi sembang gitu maknanya sembang makosih. Sembang maksudnya sembang ni untuk jadi pintu gitu. Tak boleh kekal duduk dalam space ni, tak boleh ilmu. Kena jadi cari yang lain pula. Wallahu a'lam. Setakat tu sajalah. Ustaz Hakim ada ke Ustaz Hakim? Ustaz Hakim tak ada ke tu? Ada tu bawah. Ada tu. Sementara tak? Sebagai kesimpulan dah daripada penyimbangan kita pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertamanya, saya nak simpulkan bahawa haid dan istihadah ini jangan buat main. Jangan ambil mudah. Sebab apa? Kalau kita ambil mudah, maka kita punya ibadah pun akan rosak, akan punah. Tak? Yang keduanya, menuntut ilmu ni jangan malu. Jangan malu. Yang ketiga, jangan sombong. Walaupun kita ni orang hebat mana pun, kalau kita tahu bahawa diri kita ni masih lagi ada kekurangan mengaji. Kalau tengok para alim ulama kita, mereka tak ada segan silu. Tengok Syekhuna Syekh Nuruddin hafizahullah ta'ala. Kalau di hadapan para alim ulama, beliau Syekh, dia akan bawa buku nota, catat. Walaupun kita anggap dia sebagai seorang ulama. Para habaib, di hadapan ulama lain pun mereka catat juga. Sebab apa? Mereka ni tidak ada sifat malu. Kerana apa? Nabi dah khabar seperti mana yang saya bagi tahu. Orang, dua golongan sahaja yang tak akan dapat ilmu, sombong dengan malu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar payah di dunia, jangan payah dekat akhirat. Yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak minta kepada sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong bagi feedback. Bagi feedback, tweet ataupun Instagram ke, bagi feedback dengan program yang kita buat ni, tag nama Liqa Asyairah. Ataupun kalau ada canangan, tajuk-tajuk untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tajuk yang nak minta kami huraikan, kami sembang, boleh tag dekat Twitter, tweet, tag nama Liqa Asyairah, bagi feedback. Kalau buruk, tulislah buruk. Bosan dah hit malam ni, tulis je. Tak kisah. Tak. Nanti cukup masa aku hantar lawyer. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tweet je. Feedback baik ke, feedback buruk ke, tulis je. Tak. Kalau ada cadangan tajuk-tajuk yang seronok nak dibahaskan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, isu-isu yang berkaitan, yang ilmiah lah. Jangan isu-isu artis ni langkah negeri. Itu tak adalah kita nak bahas. Itu buang masa je. Tangkap, masuk penjara je. Dah selesai je. Ini kalau isu-isu yang berilmiah. Macam isu-isu sekarang ni dah. Isu berkenaan dengan Imam Bukhari. Mungkin boleh cadang, insyaAllah besok ataupun 2 hari akan datang, Liqa Asyairah akan mengadakan satu sembang santai melalui space, tajuk berkenaan dengan ketokohan Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, bersama dengan ahli panel Liqa dan beberapa asatizah yang lain. Dan yang terakhir, untuk maklumat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak Liqa Asyairah ada merakam sembang santai kita di space ini. Kalau nak dapat rakaman itu, boleh klik dekat atas ni dah ada banner. Alhamdulillah, Liqa Asyairah kini sudah ada di Spotify. Jadi siapa yang terlepas, saya tengok dekat Twitter ada orang tweet tertidur.
Tak, bangun-bangun dah istihadah dah. Bukan dia alami istihadah. Dia bangun-bangun apa? Dia dah dengar bahas istihadah. Jangan salah faham. Dia kena takwil. Aduh lah. Dia kena dengar. Boleh dengar. Jangan risau. Semalam kita bincang dengan Ustazuna Babwan Izzuddin Hafizahullah Ta'ala berkenaan dengan fiqh Islam dan perubatan moden. Boleh tengok dekat Spotify. Jangan risau. Liqa Ashirah ni memang maju. Jangan risau. Cuma saya minta kepada sidang hadirin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah ampunkan segala dosa kita, kecil dan besar. Tak? Bagi feedback. Bagi feedback baik ke buruk. Jangan lupa tag nama Liqa Asyairah. InsyaAllah. Hari ke hari kita akan buat sembang santai berkenaan dengan isu-isu yang bersangkut paut yang ada perbahasan ilmiah. Wallahu a'lam bisawab. Kalau tak ada apa-apa dah, kita berhenti pada malam ini. Lama juga dah. Hampir 2 jam. Jarang awak buat kelas hit. Biasa paling lama sejam setengah. Itu pun dah habis tekak. Tercabut anak tekak. Ini 2 jam setengah ni. Tak tahulah main mana tenaga, tak tahu. Tak. Takut-takut ada tertelan ubat apa tadi. Bertenaga sampai 2 jam dah. InsyaAllah. 2 jam lebih. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati usaha kita, perhimpunan kita pada malam ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun segala dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat semua wabak, terutamanya COVID-19 ni tak larat dah berkurang dekat rumah. Hampir 2 tahun. 2 tahun duduk kat rumah, tak boleh nak melila, kata orang Perak. Tak. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nak promote sikit lah insyaAllah. Lagi 2 minggu saya akan buat kelas haid dan istihadah siri kedua berdasarkan kitab. Macam sebelum ni, siri pertama sampai siri keempat saya sediakan nota. Tapi untuk siri kedua ni kita pergi lebih dalam sikit. Menggunakan kitab. Walaupun kitab tu kitab bahasa Arab, jangan risau, saya dah terjemah dah. Terjemah dalam bahasa Melayu. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah kepada semua yang datang dan yang jadi speaker, Ustaz Sakif, Ustaz Abdul Rahman dan saudara Iqbal. Terima kasih kerana jadi host dan semua para asatizah di bawah yang saya tak boleh sebut seorang-seorang, banyak berbenar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati antum semua. Assalamualaikum. Kita tutup space kita dengan kiraan 3, 2, 1. Jumpa lagi.